Di studio sekarang ni kita ada dua hero Melaya paling Farid Kamil dan Zul Arifin. Masalahnya bila aku nak cakap, aku nak sangat try intro tu tau. Kita ada lagi dua segmen. Okey. Tapi jangan baca. Baik, Farid Kamil, Zul Arifin dan juga Nabila Huda juga Sebagai adalah Wan Suraya. Sebagai Wan Suraya, Zul Arifin sebagai Ijim. Ijim. Oh, Tombiruo ni bukan nama orang. Gelaran. Tombiruo adalah Zul Arifin dan Aminuddin. Panggil Udin lah. Udin yang pertama namanya Awaludin. Ni Awaludin. Okey. Sikitlah sinopsis cerita Tombiruo ni. Tombiruo ni gelaran untuk dalam bahasa Kadazan Dusun. Tombiruo ni sebenarnya cerita rakyat. Cerita rakyat. Jadi novelis Ramli Awang Mursyid buat daripada cerita rakyat tu dinovelkan dalam yang saya faham. Faham pelakon, faham? Kita same team. Same team. Saya faham dalam 20 tahun. Okey. 20 tahun dah novel ni. 20 tahun novel ni sekarang ni diadaptasikan sebagai filem. Betul? Betul. So saya ada dengar cerita daripada mereka-mereka yang dah pergi tengok premiere hari tu. Zul dengan Farid Kamil adik-beradik dalam cerita ni. Ya ke? Ke saya kena kencing? Kena kencing tu, Aku confirm. kena tipu ke? Confirm. Tak ada. Kita tak pasti lagi. Tak pasti lagi apa kurang hubungan. pasti lagi. Maknanya tak betul lah ni. Tak betul. Oh, hancing aku. Tak kena. Tak guna betul. Ya buat research. Korang kenakan aku siap kau. Okey, watak Aminuddin dalam cerita Tombiruo ni. Watak Amiruddin adalah satu watak seorang ranger hutan. Okey. Yang watak ni pada dasarnya dia telah wujud dalam pemikiran pembaca lebih 20 tahun dulu. 20 tahun. So sekarang ni kita dah diberi peluang untuk menerbitkan filem ni. Jadi selepas berbelas tahun baru filem ni diterbitkan. Betul. So Amiruddin adalah satu watak yang ikonik di dalam Tombiruo. Tombiruo ni. Jadi kepada yang dah membaca novel Tombiruo ni, dia orang tahulah what's going on. Betul. Yang tak baca macam saya dan semua yang ada kat sini. Kita dah boleh baca dah, Nabil. Kita dah bagi dah. Aku dah try baca dah tadi beberapa muka surat, tapi nampaknya kau lebih pandai membaca. Okey. Dengan cerita ada kejadian yang agak aneh berlaku semasa satu adegan di mana Zul mengangkat Nabila Huda. Itu memang aneh. Cuba cerita sikit. Ini korang kena dengar, ini serius ni. Kesian Kak Zul. Scene mengangkat tu tak aneh. Dia anehnya bila makhluk yang saya try tu portray tu kena tipu dengan makhluk yang lagi aneh. Makhluk tu dia bila saya nak dukung dia lalu dekat kawasan-kawasan batu-batu sungai yang licin. Betul. Keadaan topeng dah tutup muka, penglihatan terhad, rambut pula kat depan, rambut dah ke cover depan lagi. Dan orang yang kita angkat tu tipu yang berat badan dia sekian-sekian. Lepas tu dia akan tanya soalan, Zul, I baru lepas dinner tau. Ditambahkan lagi penipuan tu. So rasa macam tak rasa macam berat tu sekian-sekian dan dia bagi tahu. Tak tanya. And then saya cakap, okay Bil, ni I tak nampak ni kau jatuh tertungging dua-dua ni. Kira halal lah. Dah sampai dari sini sampai ke ujung sana pula, and then director that guy cakap, can we do one more? Boleh je. Juan more. Boleh je. Gila Zul Arifin kata no. Lepas tu dah habis tu saya rasa macam kejongan sikit lah. Dekat tangan tu rasa macam betul ke Bil? Dia tanya saya, berapa berat badan you Bil? I just nak tahu je. Alah, berat badan I 55 je. Tapi sebenarnya 63. Itulah dia. Jadi alhamdulillah semua dilancarkan. Alhamdulillah semua dilancarkan. Berkat doa ibu bapa. Alhamdulillah. Lepas tahun baru bagi tahu. Bagi tahu setahun selepas tu. Masalahnya saya dengar dekat set bila Zul cakap, aku angkat Abil berat sangat tadi. Semua dah macam, ada benda lah tu tadi. Ada benda lah Zul tadi, bertinggi atas Abil tadi. Padahal lemak dia 60 kg. Tapi saya dia untung sebab muka saya kena cover. Betul. Kalau tak cover, tak cover mestinya. kita keluarkan bajet CGI lebih untuk cover. Kata 55. Okey. Nabil, commercial break. Kita sambung lagi lepas ni. Kita ada banyak lagi kita nak tanya. Abang Farid kita, Abang Zul kita dengan Nabila kita ni. Kau kenakan orang je dekat set Dahsyat lah kau. Tapi kalau saya tak bagi tahu berat dia berapa, saya tengok pun tahu.
Tengok pun tahu dah berat pula ni, berat. Okey, teruskan. Teruskan soalan tadi awak nak tanya dekat Farid Saya nak Kamil. tanya dekat Farid Kamil. Ya. Dengan cerita, okey, kalau scene fighting dekat dalam Tomb Raider ni, you guys memang dah familiar lah dengan fighting kan. Dah tak perlu nak dinafikan lah kehebatan dan melawan ni. Tapi dengan cerita ada kelainan sikit dalam Tomb Raider ni bila ada scene-scene heavy macam fighting ni semua. Ya, memang dalam Tomb Raider ni dia punya fighting sequence, fighting scene dia memang berbeza daripada filem-filem sebelum ni. Yang pernah buat. Dan kita punya preparation mengambil masa lebih kurang dalam 4 minggu. Dan saya diterapkan dengan silat sending. So dan dia punya cabaran yang paling kami rasa adalah masa ketika kita melakukan babak tu di dalam hutan. Dia punya surface tanah pun tak dengan sama. Apa ni, tunggul-tunggul apa semua. Batu, kaca apa semua. Memang real punya ni. Ini memang tempat memang real punya. Hutan. Itulah cabaran-cabaran dia. So you guys memang shoot dekat Sabah, dalam hutan di Sabah. Kita ada setengah Sabah, ada yang tak terlibat. Okay. So kita it's safe to say 50-50 lah. 50-50 lah. So jadi bila saya dengan ada experience dengan Farid before, kita buat action sequence. Okay. But kali ni bukan di bandar tapi di hutan. Jadi kita tak familiar dengan saya pakai kostum yang saya tak familiar. Betul. So kan tak nampak. So dia punya pelihatan tu saya tahu-tahu dah kena pelengajang. So dah kena pelengajang ke? Tapi kita cuba sebab saya dah ada experience dengan Farid. Benda ni jadi macam yang selalu saya cakap bila sebenarnya dalam tu kita nak nampakkan convincing bila fight tu. Betul. Tapi sebenarnya behind the scene kita ni macam menari. Salah satu step, benda tu kita buat lagi. Buat balik, yes. So kita nak nampak koreograf tu solid and then perlulah berkali-kali lah buat. Betul. Cuma apa-apa pun kita kembali kepada keselamatan diutamakan lah sebab kita tak tahu kan. Betul. Kita nak landing jatuh atau apa. Yes, sekarang kena tunggul dah sengit, susah pula. Sometimes kecederaan ni datang bila kita overexcited. Betul. So kita just control lah. Baik. So harap-harap nanti saya rasa memang ramai tak sabar nak pergi tengok sebenarnya bila kita cerita-cerita macam ni kan. Tapi punyalah tak sabar kita orang siap buat. Sampai ada parody. Parody Tomb Raider. Tak sabar Nak tengok ni sebenarnya. Kita layan. Memang aku nak tengok. Parody Tomb Raider. Roll it. Ini memang kena tengok. Tiki haro tumbiro idat lain nuduh biro indroitan. Jadi yang pakcik nak ceritakan, pada satu hari tu semasa pakcik nak hantarkan makanan catering pakcik kepada produksi tu, tiba-tiba tum, bumbung pakcik berbunyi berdentum-dentam. Rupa-rupanya dia tu dekat atas bumbung pakcik disebabkan kerana terkejut dan tengok benda tu, pakcik dengan kereta pakcik ni terpapas masuk ke dalam gaung tu. Dan pakcik cuba start, tak boleh start. Ingat rosak pasal kereta tu sebab jatuh ke dalam gaung tu, rupanya tak sebab pakcik tak isi minyak rupanya. Begitulah ceritanya, nak. Semua gembira. Pada hari itu semua orang gembira, suka, sarapan pun sedap, pakcik catering itu bawa. Sekali tengah hari itu pakcik itu sampai bawa makanan. Makanan itu sudah macam ada daun-daun, saya terus makan. Tengah-tengah saya makan tak sampai 10 menit, saya punya perut memutir, membulas-bulas saya punya perut. Saya lari dalam hutan, perut saya tengah sakit. Saya mau lah. Tiba-tiba saya dengar bunyi orang tengah berlari. Bunyi itu makin dekat, seram. Benda itu betul-betul di sebelah saya. Saya cakap dengan dia, kalau kau baik, dekat. Kalau kau jahat, jauh-jauh lah. Rupa-rupanya dia buat jahat macam saya juga, berak dalam hutan. Tapi saya berberak. Tapi apa? Sampai menangis. Astagfirullahalazim. Sampai menangis tu. Tahniahlah tim parody. Menangis tu Arifin. Selalu kau tengok cerita-cerita dia kau menangis kan? Ini Zul Arifin menangis. Menangis live. Alright. Okay guys, kita dah sampai kat ujung ni. Jadi mungkin a bit daripada Farid, daripada Zul, daripada Nabila sendiri untuk semua menonton Tomb Raider 12 bulan ni kan? Ya, saya mengharapkan penonton-penonton di Malaysia ni pergi menonton filem Tomb Raider di Pawagam kerana anda akan dapat kelainan yang kami akan sajikan. Yes, memang lain daripada yang lain. Zul, silakan Zul. Dalam nangis Zul, dalam nangis. Jangan cakap dalam nangis. Okey, memang sebab sikit. Macam parody, memang habis lah. Okey, kepada semua di luar sana,
filem Tombiru akan berada di 104 pawagam seluruh tanah air pada 12 Oktober. Nak disenangkan cerita lagi, Lusa. So kami di sini harap datanglah ramai-ramai tonton filem Tombiru, support filem tempatan, insya-Allah. Baik, terima kasih Zul. Nabila nak cakap sikit? Saya cakap lagi lah bila dah last Dah last nanti Kalau korang tak pergi tengok, lagi teruk Zul nangis. Ini dia nangis sikit dia. Masa nak ajak dah nangis. Tak pergi tak tahulah. Baik, terima kasih banyak. Thank you, Farid. Tombiru 12 Oktober. 12 Oktober ini. 100 lebih pawagam.